Salam sejahtera Malaysia. Dulu beliau selalu keluar dengan banyak kontroversi. Dulu beliau menjadi orang yang sangat-sangat tak ngam dengan Mahathir. Semangat berapa? 69. Saya lupa sudahlah. 69 ke peta. 86, 68. Saya lupa sudahlah. Tapi dia adalah kuli Tengku Razali. Tengku Razali kali ini memang buat Najib, Zahid, Tok Matasan, Ahmad Maslan memang rasa amat malu dan rasa sangat-sangat tebal muka. Kenapa? Zahid dan rakan-rakannya sentiasa menyerang, banyaklah yang diserang. Banyaklah yang diserang oleh mereka. Tapi tiba-tiba kuli membuat satu pengumuman pembongkaran yang memang bikin sakit kepala Zahid, Najib, Tok Matasan, Ahmad Maslan, MKT UMNO, kecuali Perdana Menteri Azalina dan ramai lagi lah. Kuli dakwa Badan Kehakiman sebelum ini tak bebas. Ini kalilah. Macam mana mau jawab ini? Tengku Razali Hamzah, beliau mendakwa bahawa Badan Kehakiman sebelum ini tidak bebas berbanding sekarang, kerana sekarang ini ada pemimpin yang bagus. Kerana pada waktu itu, pemimpin pada waktu itu di mana yang tidak bebas dulu itu, menurut Tengku Razali, pemimpin ketika itu bertindak mengikut selera sendiri tanpa mematuhi perkara yang dinyatakan dalam undang-undang maupun Perlembagaan Negara Malaysia. Bekas Menteri Keuangan dan yang juga adalah ahli Parlimen Gua Musang itu tidak memperincikan maksud sebelum ini yang dinyatakannya. Tetapi beliau berkata undang-undang terpakai sepanjang masa tidak boleh dibeza-bezakan di antara kumpulan yang berkuasa atau sebaliknya pada zaman kini atau sebelumnya. Deng. Ini amat deep. Sangat-sangat deep. Tidak mau menyentuh soal adanya perbezaan atau tidak di antara kepimpinan sekarang dengan dahulu. Beliau meminta supaya seluruh rakyat supaya mendaulatkan undang-undang serta sentiasa menjunjung perlembagaan negara. Tambahnya, katanya dalam kenyataan itu, sekiranya kita menjunjung perlembagaan negara, ia bermakna kita mahu lihat the rule of law berjalan dengan baik selain sentiasa disanjung oleh semua pihak. Undang-undang terpakai untuk semua kalau AA lah, kalau BB lah, tanpa mengira dari mana-mana parti politik. Disebabkan ketegasan undang-undang tidak pernah memilih bulu. Setuju. Amat setuju. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Koperasi Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat KGMMB Berhad kali ke-24 di sini malam tadi. Untuk rekod tuan-tuan dan puan-puan, Tengku Razali 85 tahun sekarang ini menjadi Menteri Keuangan pada 1976 hingga 84 serta Menteri Perdagangan dan Industri mulai 1986 sehingga 87. Beliau juga pernah menjawat jawatan pengerusi Bank Dunia dan Tabung Mata Wang Dunia IMF, Bank Pembangunan Asia serta Bank Pembangunan Islam. Ahli Parlimen Gua Musang yang mewakili wakil rakyat yang menjadi wakil rakyat sejak 1969 turut mengasaskan Petroleum Nasional Berhad atau Petronas dan dilantik sebagai pengerusi merangkap ketua pegawai eksekutif Syarikat Minyak Negara itu oleh Tun Abdul Razak. Pada pemilihan UMNO 1987, beliau bersama Tun Musa Hitam mencabar regu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Allahyarham Ghaffar Baba masing-masing bagi jawatan Presiden dan Naib Presiden UMNO, namun tewas kepada Dr. Mahathir.
Berikutan itu pada 24 April tahun yang sama, Tengku Razali menubuhkan Parti Melayu, yaitu Semangat 46. Oh, rupanya Semangat 46. Nama dia Semangat 46. Bersama Tan Sri Dr. Rais Yatim, namun gagal dalam pilihan raya untuk membentuk kerajaan sebelum menyertai semula UMNO pada 1996 selepas pembubaran Semangat 46. Media sebelum ini melaporkan Musa menegaskan beliau tidak pernah melihat badan kehakiman yang bebas seperti hari ini, terutama yang melibatkan hal ehwal politik. Itu Tun Musa Hitam, bekas timbalan Perdana Menteri Malaysia. Beliau mengakui sepanjang hidup dia belum pernah bidang kehakiman, badan kehakiman sebebas sekarang ini. Ini barulah terbaik. Patutlah ramai pemimpin besar sekarang boleh dipenjara dengan berani, boleh dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan apa kesalahan mereka. Saya respect hakim hero negara, mahkamah, tempat untuk kedaulatan perlembagaan negara Malaysia dikekalkan. Menurutnya lagi, institusi kehakiman hari ini sangat tegas sehingga mencetuskan kemarahan banyak pihak. Siapa itu? Khususnya terhadap golongan yang mempunyai kepentingan politik. Namun ada juga gembira sistem perundangan negara memperlihatkan tiada campur tangan daripada kerajaan. Okey, so kamu pun setujukah? Kamu gembira atau tidak? Mana satu kamu? Kamu setuju atau tidak? Kamu gembirakah apa yang berlaku? Saya setuju walaupun saya masih muda, baru umur 41 tahun sekarang. Tapi saya setuju. Badan kehakiman sekarang jauh lebih berani daripada yang dulu. Pertama, dia bebas sudah. Kedua, ketiga. Yang ketiga, saya gembira kerana rakyat memang betul-betul mahu kehakiman perundangan negara Malaysia tidak diganggu oleh mana-mana kuasa. Tak kiralah besar mana kuasa hang daripada golongan apa, hang dari keturunan mana, kalau hang salah tetap salah. Kedaulatan undang-undang, kesetiaan kepada raja dan negara harus dipegang kuat. Kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan, kesopanan dan kesusilaan, dan apa lagi kepercayaan kepada Tuhan pastinya. Semua ini yang kita pegang sebagai rakyat Malaysia. Kita jumpa lagi.